السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung ayat yang ke-47 hinggalah ayat yang ke-55 insya-Allah. Kita baca ayat 47 hingga ayat 55. Sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم العذاب يوم عقيم. Ayat yang ke-47 adalah ayat yang merupakan zajrun dan takhwif duniawi. Zajrun dan takhwif duniawi, ayat yang ke-47 hingga ayat 48, bahawa Allah Subhanahu wa taala beritahu Allah tidak terus cepat untuk berikan azab kepada mereka yang kufur, walaupun orang yang kufur itu minta azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana azab itu satu benda yang tidak wujud, tetapi penangguhan itu adalah salah satu daripada perkara yang boleh juga kita kata sebagai peluang untuk manusia balik, untuk bertaubat dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut wa yasta'jilunaka bil azab, dan mereka minta kepadamu agar disegerakan azab. Minta segera azab ni bukan satu perkara yang baru dihadapi oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Malahan perkara yang sama juga diminta oleh kaum terhadap Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia minta segerakan azab. Dalam ayat yang lain Tuhan sebut suratul Ra'd, wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al-hasanah wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ah, mereka minta segerakan sayyi'ah, kejahatan ataupun azab.
sebelum daripada mereka minta kebaikan. Allah Ta'ala sebut, kenapa tak minta rahmat daripada Allah Ta'ala dulu? Kenapa tidak mengundang rahmat Allah? Iaitu dengan mentauhidkan Allah Ta'ala, itu lebih baik daripada minta azab. Wa qad khalat min qablihimul mathulat. Belum daripada ni dah ada dah orang yang dikenakan azab oleh Allah Ta'ala, maka azab itu wujud. Tapi kalau minta maghfirah, innaka ladzu maghfiratin linnasi ala zulmihim, adakah baik untuk manusia minta maghfirah, minta keampunan daripada Allah dengan cara kalau buat syirik, taubat, mentauhidkan Allah. Kalau buat bid'ah, taubat, ikut sunnah. Itu lebih baik daripada minta azab dengan Allah Ta'ala. Tapi walan yukhlifallahu wa'dah, padahal Allah tidak sekali-kali menyalahi janjinya. Makna Allah Ta'ala tak pernah mungkir janji dia. Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji itu adalah salah satu daripada perkara yang betul. Maka jangan sangka Tuhan nak main-main. Jangan sangka Allah Ta'ala buat satu perkara yang olok-olok, satu perkara lawak jenaka berkenaan dengan azab ni, tidak. Wa inna yawma inda rabbika, dan sesungguhnya Allah Ta'ala sebut, sungguhnya sehari di sisi Tuhanmu ka'alfi sana, ibarat adalah seperti 1000 tahun mengikut perhitunganmu. Allah, maknanya jangan pandang ringan azab Allah Ta'ala ni. Bukan dia sekejap, tapi lama dan amat teruk sekali, tak sanggup nak tahan. Dalam ayat ini seorang mufassir nama Mujahid, dia kata bahawa makna ayat disebutkan ini sama dengan Allah Ta'ala sebut yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruh alfa sanatin mimma ta'uddun, surah As-Sajdah ayat yang kelima. Tak dekat sama makna dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sehari 1000 tahun. Maka azab akhirat tu walaupun sehari tapi lama. Azab atas muka dunia, sekali Allah Ta'ala buat mari, nak bina balik apa yang Allah Ta'ala buat mari tu, tak tahulah boleh bina ataupun tidak. Kerana kampung ataupun kota-kota yang Allah Ta'ala ranakkan dengan sebab tidak mentauhidkan Allah, sebagaimana yang ada di atas muka bumi itu, satu pun tidak hidup, semuanya diranakkan oleh Allah. Jadi kalau minta azab dengan Allah Ta'ala, jangan main-main, takut jadi begitu. Lebih baik minta rahmat daripada Allah. Baik. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimah. Dan bukan sedikit negeri-negeri yang aku beri tempoh sedang penduduk berlaku zalim, kemudian aku menimpakannya dengan azab siksa, dan ingatlah kepada aku tempat kembali. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimah. Dan berapa banyak kota yang telah aku tangguhkan azab kepadanya, yang mana penduduknya itu berbuat zalim. Aku tangguh azab. Kamu rasa musyrikin Mekah azab ni tak wujud? Tuhan kata, ada dulu aku tangguh azab, iaitu melakukan syirik dalam hati dan amalan mereka. Allah Ta'ala tak terus azab mereka dengan sebab syirik tu ada. Tangguh Allah Ta'ala tu dengan tujuan untuk memberi peluang supaya mereka bertaubat kepada Allah, supaya mereka bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tujuan utama sekali. Apabila bertaubat pada Allah bermakna balik pada Allah Ta'ala. Itu fokus yang sebenarnya. Sebab apabila datangnya azab, nak balik semula pada Allah tak ada peluang dah. Sebab akan mati tidak akan dihidupkan kembali ke atas muka dunia. Itu peringatan daripada Allah. Summa akhadtuha wa ilayyal masir. Kemudian aku azab mereka, tangguh-tangguh, tak minta ampun juga dengan Allah. Walaupun penangguhan itu ada, tidak bertaubat juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih lagi
duk buat perkara-perkara syirik dengan Allah, kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada akulah tempat kembali sesuatu. Bila Allah Ta'ala buat keputusan untuk mengazabkan, maka sekarang jangan kamu rasa bahawa kamu nak balik semula kepada keadaan sedia kala selepas Allah Ta'ala buat keputusan. Kerana apabila Tuhan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah buat satu keputusan, maka tidak mungkin kamu ini akan berbalik semula. Allah Ta'ala ni bukan dia ikut keputusan kita. Kita kena ikut dia macam mana cara dia. Dia bukan ikut keputusan kita nak buat gitu, tidak. Kita yang kena ikut dia atas muka dunia ni. Iaitu kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala kena ikut macam mana peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas muka bumi ni, kita ikut situ. Dan kalau tak ikut, Allah Ta'ala bersedia untuk azab. Dan apabila mari azab, tak sempat nak bertaubat. Jadi sebelum mari azab tu, bertaubat dulu. Baik. Ayat nombor 49. Ayat ini adalah targhib, dia panggil. Ayat yang berbentuk galakkan untuk beramal soleh. Galakkan untuk beramal soleh. Dan ayat ini juga sebut khulasah ataupun kesimpulan berkenaan dengan tugas kenabian. Kesimpulan berkenaan tugas kenabian. Kita tengok apa tugas kenabian ini. Qul, katakan wahai Muhammad. Katakan, ya ayuhan nas, manusia. Ni orang panggil mesej Al-Quran secara semua. Kadang-kadang dia guna ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman saja. Kadang-kadang ya ayyuhalladzina kafaru, orang kafir. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Tak kira lah beriman, tak beriman, munafik ke apa ke, asalkan nama dia manusia, dia dengar. Innama, orang ngaji bahasa Arab, innama dia kata hanya sesungguhnya, tidak ada pilihan lain. Ada Tuhan Hasrin dia panggil tak? Ni saja. Tak ada pilihan lain. Tuan pergi ke kedai, pergi, kita kata, mana? Saya nak yang ni. Tak ada yang ni saja ada. Tuan panggil innam. Innama yakhshallah min ibadihil ulama, Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah. Termasuklah yang ni. Innama, sesungguhnya, ana lakum, aku kepada kamu ni dua perkara. Nadhirun, memberi peringatan, mubin, memberi peringatan yang terang kepada kamu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan sahaja. Keputusan untuk buat mari azab bila? Keputusan Allah. Satu, azab. Keputusan nak bagi hidayah pada siapa? Juga keputusan Allah. Juga keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini juga berkenaan dengan tugas Nabi. Tugas Nabi SAW di antaranya ana nadhirul mubin. Aku ni memberi peringatan, nadhirun mubin. Dalam ayat yang lain juga disebut qalu ana nadhirul mubin. Dalam ayat ini disebut ana lakum, aku kepada kamu semua wahai umat manusia. Sebab tadi disebut ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Aku kepada kamu semua ni nadhirun mubin. Nadhir makna memberi peringatan yang terang. Segala peringatan yang Nabi bawa di hadapan kaum manusia, umat manusia, sama ada musyrikin Mekah ataupun kita hari ini, adalah satu perkara yang terang dan jelas. Perkara yang penuh dengan bukti. Nabi tidak akan bercakap benda yang tidak ada bukti dan tidak ada bahan untuk Nabi sebut. Nabi bercakap benda yang betul-betul ada bukti. Sebab apa yang Nabi sebut itu risalah. Apa yang Nabi sebut itu risalatun nubuwah. Risalah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam berkenaan dengan tauhid. Nabi tak boleh reka walaupun satu pun dalam masalah tauhid ini. Baik. Qul ya ayyuhan nas, innama ana lakum nadhirun mubin. Falladzina amanu wa 'amilus salihat. Ni Allah Ta'ala sebut orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan beramal soleh ni adalah salah satu daripada kesempurnaan orang beriman.
Saya telah sebut bahawa iman sempurna, tak ada syirik, amal soleh, amal contoh daripada Nabi SAW. Ini adalah salah satu daripada jaminan untuk Allah Ta'ala terima beriman, beramal soleh. Kalau beramal soleh saja, iman tidak ada. Ada iman itu tapi bercampur dengan syirik, bercampur dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ajar kepada Nabi dia dari sudut masalah tauhid. Maka ini tidak panggil iman yang sempurna. Sebab tu dalam Quran juga Allah Ta'ala sebut alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala dan tidak mencampur adukkan keimanan itu dengan kesyirikan. Kerana ada manusia yang mencampur adukkan keimanan dengan syirik. Sebagaimana yang telah nyata musyrikin Mekah, dia beriman kepada adanya Allah sebagai pencipta, tetapi dia tidak beriman kepada Allah dari sudut tasarruf. Tasarruf ni maknanya dari sudut rububiyah Allah Ta'ala, dari sudut apa ni orang panggil, dari sudut mentarbih Allah Ta'ala kepada muka bumi ni dia percaya. Tapi dia tidak beriman daripada sudut kuasa untuk hanya Allah Ta'ala sahaja yang memperkenankan permintaan dia. Hal tu dia tak percaya. Syirik fit tasarruf dia panggil, tasarruf. Syirik dia ni syirik yang berat lah. Nak kata dia tak percaya pada Allah yang mengurus, dia percaya. Dia juga percaya bahawa Allah Ta'ala mengkabulkan hajat dia. Tapi dalam masa yang sama, dia telah mencampur adukkan di antara Allah dengan kuasa yang lain. Dia percaya dah Allah Ta'ala terima apa yang dia minta, dia percaya. Cuma cara dia percaya tu, nak suruh Allah Ta'ala terima, kena guna orang tengah. Orang tengah yang digunakan itu bukan daripada apa yang disebut oleh Nabi. Roh wali, jin, apa yang kita telah sebut tu lah. Itu orang panggil orang yang telah beriman dan mereka mencampur adukkan iman itu dengan syirik. Kita tak boleh begitu. Dalam apa sahaja kita yakin kita minta dengan Allah Ta'ala sahaja. Sebab itu sebelum kita minta tu kita seru nama Allah. Sebab itu sebelum kita minta, kita sebut nama Allah Ta'ala dulu. Sebelum kalau minta, kita seru nama Allah Ta'ala dulu. Sebelum kita minta, kita pastikan kita minta dengan menggunakan Asma'ullahul Husna yang baik-baik. Baik. Apa yang mereka dapat? Hasil daripada keimanan mereka yang sempurna dan juga amal mereka yang soleh. Lahum maghfirah, bagi mereka keampunan. Pengampunan ini adalah satu perkara yang besar kepada manusia. Kerana hidup perlu kepada pengampunan Allah Ta'ala. Kalau hidup tanpa memerlukan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada guna hidup ni. Orang beriman hari-hari kena minta doa supaya Tuhan ampun dosa. Istighfar. Sudah solat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Duk saya saja pun astagfirullah, astagfirullah. Kerana kita perlu kepada keampunan Allah Ta'ala sebab kita banyak dosa. Banyak dosa. Celak kita celak mata pagi orang panggil. Celak mata pagi itu kita telah diajar supaya ingat pada Allah Ta'ala. Celak mata pagi kita tu diajar begitu dah. Diajar beristighfar. Sedangkan kita tak tahu lagi kita buat dosa tanpa pahala, belum ada tu. Tapi Allah Ta'ala ajar begitu dah. Supaya hidup kita diawasi oleh Allah Ta'ala, hasil daripada maghfirah, keampunan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Nak tahu Allah Ta'ala ampun ataupun tidak kita ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala campur dalam hati kita keinginan untuk buat baik, lebih banyak daripada keinginan untuk buat jahat. Tu tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima taubat kita. Tu tanda kita dimaghfirah oleh Allah Ta'ala. Keinginan untuk kita buat baik lebih banyak daripada keinginan untuk buat jahat. Manusia mempunyai dua keinginan ini, buat jahat dan juga buat baik. Tapi buat baik tu lebih banyak daripada buat jahat.
Keinginanlah hati dia. Dia keinginan buat baik ni, dia mari. Disambut oleh anggota badan. Kalau mari saja, anggota badan tak sambut, dia tak jadi. Keinginan nak baca Quran, buka Quran. Keinginan nak sedekah, apa sedekah? Walaupun RM1, walaupun RM2. Keinginan nak pergi masjid, pergi selalu. Keinginan nak apa pun perlu disambut oleh anggota. Kerana keinginan yang baik yang terlintas dalam hati itu adalah merupakan lintasan daripada Allah Ta'ala. Ketika mana Dr. Buti Al-Syahid, Dr. Syed Ramadan Al-Buti, dia bahas satu tulisan di Ar-Rabbaniyah, dia panggil masalah ketuhanan. Syekh Buti ni seorang yang kita kata kalau ahli sufi, dia ahli sufi sungguh. Orang tanya dia masalah tarekat. Tarekat macam mana? Dia kata, aku tengok tidak ada satu tarekat pun pada hari ini yang mana dia tu zikir dia apa tu sampai kepada sanad dia sampai pada Nabi SAW. Mesti ada putus di tengah jalan. Kalau tuan-tuan buka video satu apa ni orang panggil penjelasan daripada Maulana Asri berkenaan dengan tarekat ni cukup jelas. Kebanyakan sanak-sanak tarekat ini mari daripada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri, dia seorang tokoh, tapi dalam soal hadis ini orang tak ambil sangat dengan dia, sebab banyak hadis mursal. Dia ambil riwayat daripada Sayyidina Ali, mana sedangkan sahabat yang paling kecil pun tak sempat jumpa dengan Nabi SAW. Macam mana dia tu peringkat akhir dia boleh ambil banyak pertikaian di kalangan ulama. Tapi baik pada Sayyidina Ali. Ada juga satu riwayat tarekat itu diambil daripada Abu Bakar. Abu Bakar lalu kat mana Abu Bakar bagi pada Salman Al-Farisi. Macam mana Abu Bakar boleh bagi pada Salman? Kenapa Rasulullah tak bagi itu kepada Salman? Kenapa jadi begitu? Salman pun sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar pun sahabat Nabi yang mulia. Jadi benda itu dipertikai. Pertikai, banyak yang pertikainya ahlul hadis lah, sebab dia ni kaji berkenaan dengan dua perkara. Dia panggil sanad, riwayah dia panggil, dan dirayah. Periwayatan hadis satu, dirayah hadis tersebut. Wakil logik ke tak logik? Kawan tu mati 400 tahun, lama puluh-puluh tahun boleh berjumpa dengan kawan ni. Ya kawan tu mati 40 tahun dah, baru ni 40 tahun lepas pada kawan tu mati baru kawan ni lahir. Macam mana boleh berjumpa dua tu? Syekh Buti pun hurai lebih kurang begitu. Dia kata terputus banyak sanak-sanak tarekat. Jadi kita tak payah tarekat apalah. Amal zikir, hak Nabi sebut zikir pagi, petang, pagi, petang. Nanti saya post dalam grup tu. Hak buku Syekh yang meninggal baru ni di Madinah tu, guru pada Dr. Basit. Ada zikir pagi, petang, pagi, petang. Dengan dalam telefon pun boleh baca. Kalau nak lagi, print sendirilah. Boleh baca pagi, petang, pagi, petang, pagi, petang. Tu pun tak larat nak tarekat dah. Oh ni masuk tarekat tu, masuk tarekat ni duk zikir, cabuk serban-serban. Kuat sangat duk hingguk kepala tu lah. Bergegar rumah-rumah kalau rumah kayu tu. Kerana tarekat. Bukan kita anti pada tarekat ni, kena faham betul-betul. Saya tak anti pada tarekat. Tapi pastikan amalan kita tu as-salihat lah. Hak daripada Nabi SAW. Saya pernah bercakap gini, ada orang kata, awak bukan ahli dia, jangan bercakap, dia kata. Bukan ahli tarekat tu, jangan bercakap. Dia sebut kita bukan ahli dia, jangan bercakap. Jadi, tarekat-tarekat ni kena isi orang juga masuk ahli, masa masuk parti politik tu. Kena bayar yuran juga ke? Kena gitu, bukan ahli. Ahli tak ahli ni ibadah rujuk dua perkara, Quran hadis. Dan bagaimana sahabat memahami Quran dan hadis tersebut. Itu je kita nak. Kalau Quran, hadis, ijma', sahabat dan juga qiyas. 3 perkara, 4 perkara ni. Itu merupakan dasar kepada Islam ini. Baru jadi as-salihat. Kalau tidak, tak ada lahum maghfirah, tidak ada. Sebab syarat dia 2. Falladzina amanu wa amilus salihat. Ada alladzina amanu wa amilus salihat. Lahum maghfirah. Baru dapat maghfirah daripada Allah. Nak dapat keampunan daripada Allah Ta'ala macam mana? Hiduplah keadaan duk buat perkara-perkara yang Nabi tak buat.
Hidup dalam keadaan berzikir benda hak Nabi tak berzikir. Nak klaim bahawa Tuhan Nabi mesti tidak ada as-salihat, tidak ada maghfirah. Macam mana manusia nak hidup dalam keadaan tidak ada maghfirah daripada Allah Ta'ala? Jadi kena ingat, walaupun niat benda baik yang kita niatkan dalam hati kita ini, syaitan dia akan duduk di sebalik benda baik itu. Sebab ada orang yang anggap apa salahnya benda ni benda baik, baik daripada sudut pandangan dia, tetapi tidak baik daripada sudut pandangan agama. Memanglah baik kalau kita amal-amal apa, zikir apa, memang bagus, ingat pada Allah Ta'ala. Tapi tidak baik daripada sudut ni riwayah wa dirayah. Periwayatan itu ada atau tidak? Kefahaman pada hadis Nabi itu ada atau tidak? Itu yang tak baik. Walaupun kita kata baca Quran atas kubur, baca Quran atas kubur, baik baca Quran, tak salah baca Quran. Kita pun tak nafi baca Quran, baik. Tapi baca di atas kubur tu, apa kebaikan dia dan apa sandaran dia? Ni bukan isu Wahabi tak Wahabi ni. Tu tolak tepi tu jauh lah. Tu kena buat lain, kena buat seminar pula tu. Pemikiran Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ni masalah kita bincang di hadapan kita ni, iaitu benda yang kita kira baik. Dan syaitan ini memang benda tu dia buat jadi baik. Sebagaimana Tuhan sebut, zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dia akan perhias amal itu supaya jadi baik, supaya nampak elok. Tapi nak tahu elok tak elok, ni riwayatnya macam mana? Nabi buat ke tak? Sahabat buat ke tak? Kalau tak ada, tinggal. Walaupun baik daripada sudut pemikiran. Boleh faham tu? Mudah je, begitu je. Nak fikir ni. Tak nanti tunggu jadi ahli baru boleh fikir. Jangan tanya dalil. Orang awam tak boleh tanya dalil. Bukan tahap orang awam untuk tanya dalil. Orang awam ni ikut sahaja. Mana boleh begitu? Nak ikut dia kena tahu punca tu nak ikut di mana. Kita nak ikut seseorang ni mesti kita tahu sebab apa yang kita kena ikut dia. Dakwah ni dia ada manhaj dia. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ala basirah. Kul hadhihi sabili, ini jalan aku. Ad'u ila Allah, ajak orang balik pada Allah ala basirah, di atas hujah. Basirah kata ulama tafsir apa dia? Atas hujah Quran dengan hadis. Tu hujah bagi pendakwah. Ni pendakwah mari cakap sejam bayar 3,000 goreng menyanyi sikit. Okey, clear. Dengan nyanyian tu orang tak panggil dakwah, tu orang panggil hiburan. It's entertainment only. Cakap Mak Saleh baru faham. Itu hanyalah hiburan, lain dengan dakwah. Tidak. Dakwah ini satu benda, jangan kita cemarkan nama dakwah itu sendiri dengan perkara-perkara begini. Sebab tu pendakwah ni kena tangkap tu, pendakwah ni tak seguna pendakwah. Saya kalau boleh tak mau, kita lah sendirinya tak mau bagi orang panggil ustaz, tak selesa ustaz. Ya? Kalau orang panggil dah begitu, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Sebab tu Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin dalam satu ceramah dia ceramah depan doktor, ramai-ramai doktor pakar di hospital Riyadh. Doktor tu memperkenalkan diri dia. Dia kata alimul kabir wa alimul jalil, kata ulama besar, ulama yang hebat. Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin, sebut nama dia lah. Tamas sunnah, dia mendirikan sunnah begini-begini. Doktor tu tengah puji-puji dia tu. Dia kata akfi, cukup. Doktor tu kata apa salahnya aku nak tegur kamu? Cukup, dia kata cukup. Tak payah tegur, orang kenal dah aku, dia kata tak payah. Cukup. Mau panggil aku, dia kata aku nak ceramah dah, tak sabar cakap banyak ni. Dia marah kawan tu puji dia. Kawan tu panggil nama dia, letak gelaran dia min hay'ah kibarul ulama besar Saudi, salah seorang daripada menjadi rujukan. Memperkenal apa ceramah tu siapa? Dia tak bagi. Cukup, dia kata panggil nama aku. Mau nak panggil nama aku saja pun tak apa, jangan panggil syekh apa, cukup. Sebab apa tuan-tuan? Sebab masalah hati manusia ni boleh diubah bila-bila masa oleh Allah Ta'ala. Kita kena ingat benda ni. Tak ada apa pun kita atas muka dunia ni.
Sebab tu kita nak ikut seseorang ni, kita ikut dengan tahu bahawa ada dalil ataupun tak ada dalil. Mari kawan kata tak boleh tanya dalil. Oh, tak boleh tanya dalil, senang nak menipu orang. Senang nak jual tasbih pada orang, senang nak jual kayu kokar pada orang, senang nak jual selipar capal. Maksud kata gitu, baru marah. Senang mu nak jual hal tu sebab tu tak boleh tanya dalil. Bila nak murid tanya ustaz mana dalil pakai capal, tak nak bagi dalil, tak laku mu jual tu. Bila tanya ustaz mana kata tasbih ni berkat mana, tak boleh nak bagi dalil, tak laku tasbih tu. Tasbih bukan murah. RM10 mari pada Cina jual 300-400. Nak tipu belaka. Tapi ada juga orang ikut Allah. Ada arah sungguh. Bila kita fikir sekali betul, ayah ping ada orang ikut juga. Bodoh kapuh makan peta gitu ayah ping. Sungguhlah. Sesak barak, bukan sesak saja. Kalau kata sesak barak, sesak barak ni. Jalan kokeng gitu pun. Orang ikut, tak ada CJ, tak ada apa, baca Quran sepatah tak boleh. Hak ikut dia tu ustazah, engineer apa, Allah, syaitan ni jadi sungguh. Jadi sungguh kerja kuat syaitan ni, siang malam kerja dia. Dia angkuk orang nak suruh jadi syirik. Allah. Tapi kita hak mengaji ni, insya-Allah tak termasuk. Kalau kita nak ikhlas sungguh, nak baiki kita punya akidah kita, nak baiki kita punya amalan kita. Baik. Satu lagi, maghfirah wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Allah. Rezeki yang mulia ni kata mufassirin, syurga. Dia kata hak paling mulia sekali. Berdasar kepada Allah Ta'ala sebut ni. Bila rezeki itu bermaksud cara pemberian yang baik. Cara Tuhan bagi tu rezeki pada kita tu rezeki yang menyelesaikan masalah kita. Allahu Akbar. Ada rezeki yang membebankan kita. Tuhan bagi rezeki tapi membeban kita. Kita kata rezeki macam mana beban? Kita dapat satu perkara tapi jauh kita dengan Allah. Nak sembahyang jemaah pun tak sempat, nak baca Quran pun tak sempat. Itu semua rezeki yang membebankan akhirat kita, bukan yang membantu kita untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Tapi rezeki karim, rezeki yang mulia, rezeki Allah Ta'ala beri penuh dengan kehormatan pada kita. Walaupun sikit tapi kita rasa puas mengecapi nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun tidak banyak tapi cukup keperluan hidup atas muka dunia kita. Baik, ayat 51. Walladzina, ayat 51 Allah Ta'ala sebut walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina, dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat kami dan melemahkannya. Ini adalah orang yang bersungguh-sungguh nak menjatuhkan Al-Quran, nak menentang Al-Quran serta menentang sunnah Nabi SAW dan melemahkan dakwah hujah yang disampaikan oleh para Nabi SAW ataupun orang yang membawa apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Mujahid sebut bahawa yang dimaksudkan dalam menghalang manusia daripada ikut Nabi SAW. Begitu juga Abdullah bin Zubair, dia kata begitu juga, dan juga ulama-ulama tafsir yang lain. Dia cuba nak halang macam-macam mana pun daripada perkara hak benar itu disebarkan. Halang itu dengan makna dia cuba nak melemahkan. Yang pertama sekali kita kena ingat bahawa Quran ini bersifat dia kukuh. Nabi Muhammad ni sifat hujah dia kukuh. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Allah Ta'ala sebut. Surah Asy-Syura. Anna lahum, kamu ni semua ni qadama sidqin, kamu berada pada tapak yang sebenar dan tapak yang kukuh di sisi kami. Lalu bila Nabi dengar benda-benda begini Allah Ta'ala sebut, dia rasa kukuh. Dia rasa kukuh. Dan siapa-siapa sahaja dia rasa diri dia tu kukuh, dia lawan apa pun dia berani. Sebab dia yakin apa yang dipegang itu benar. Apa yang dipegang itu benar. Kalau orang tu yakin apa yang dipegang itu benar, tiba-tiba dia bertemu dengan yang lebih benar, kalau dia tu jenis orang yang cari perkara benar, dia akan ubah.
dia akan ubah. Tetapi kalau dia pegang yang dia kata itu benar dengan taksub dan mengatakan lain daripada itu salah, dia tidak akan jumpa kebenaran. Perbezaan dua perkara. Benar dengan hujah, dengan dalil. Ni hujah, ni dalil. Sebab tu kita kata benda ni benar. Sebab tu kita pegang. Kita pegang ni, kita yakin benda itu benar kerana ada hujah dan ada dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak ada hujah, kita tak pegang. Dan kita tak kata benda itu benar. Dia mari sekali dengan dalil, baru kita kata, oh ni benar. Tapi orang ni cuba nak halang dan melemahkan kebenaran. Tak boleh. Ulaika ashabul jahim. Allah Ta'ala letak. Ulaika ashabul jahim. Mereka itu sebagai penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sikit lagi, ayat 52. Ayat 52 Allah Ta'ala sebut lagi. Dan kami tidak mengutuskan rasul sebelum kamu, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Ayat ni kena faham dengan baik. Kami tidak mengutuskan rasul sebelum kamu, seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi. Ayat ni apabila Allah Ta'ala meletakkan rasul dan nabi dalam satu ayat, bermakna ada perbezaan antara seorang rasul dan seorang nabi. Rasul adalah nabi yang membawa syariat. Rasul adalah nabi yang bawa syariat. Syariat baru dia panggil. Tapi nabi menggunakan syariat yang dibawa oleh rasul. Boleh faham tu? Rasul adalah seorang nabi yang membawa satu syariat baru. Syariat akidah sama. Syariat kehidupan. Mungkin semayangnya, puasanya, muamalahnya. Dari segi muamalah, setiap rasul berlainan. Bani Israel, dia tak boleh buat apa hari Sabtu, dia kena ibadah saja. Kita hari Jumaat ni, semayang Jumaat lepas pada tu nak buat kerja apa boleh. Lain yang tu. Dari sudut kehidupan, syariat kehidupannya lain. Syariat akidahnya sama. Bani Israel mengaku Allah Ta'ala tu ada, dengan rububiyah, dengan uluhiyah Allah, dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala bagi, dengan peraturan Allah pada dunia ni, Bani Israel yakin. Kita Islam, umat Nabi Muhammad pun begitulah. Tapi Nabi ni pula, Nabi ni membawa syariat Rasul, dia bukan membawa satu benda yang baru. Baik. Bismillah. Nabi Musa dengan Nabi Harun, Allah Ta'ala beri Nabi Musa ni Rasul dan juga Nabi, kerana Allah Ta'ala bagi kitab Taurat pada dia. Nabi Harun, dia Nabi yang membawa syariat Nabi Musa, teman kepada Nabi Musa yang membawa syariat Nabi Musa. Itu dia punya perbezaan dia begitu. Allahu Akbar. Baik. Illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati. Ayat ni kena faham dengan baik saya sebut ni. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun masukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Baik. Ayat ini ada masalah dalam penafsiran sikit. Kerana ada yang tafsir mengatakan bila Nabi ataupun Rasul itu mempunyai keinginan, maka syaitan akan bisikkan was-was dalam hati mereka. Ini tafsir yang tidak tepat. Bukan tafsir dia begitu maknanya. Maknanya begini. Untuk faham ayat ni, kita kena tahu apa kehendak para Rasul dan Nabi itu. Kehendak para Rasul dan para Nabi adalah untuk orang ramai mengikuti dia. Boleh faham ni? Untuk orang ramai mengikuti dia. Para Rasul ni, dia fikir bahawa bila berdakwah ni orang akan masuk dia. Dia akan pimpin orang tu. Ini memang keinginan seorang yang berdakwah. Dan kalau kita dengar siapa-siapa sekalipun, kalau kita suka orang tu, orang yang besar-besar terkenal tu masuk Islam, menarik minat orang lain untuk masuk Islam. Kita sendiri pun tak. Itu keinginan Rasul. Baik. Keinginan para Rasul dan Nabi itu, akan tetapi syaitan, maksud dia, syaitan tidak akan membiarkan rancangan dan Rasul Nabi itu berjaya. Dengan cara syaitan akan menghalang orang yang nak ikut Nabi dan Rasul. Bukan menghalang Rasul itu sendiri.
cara syaitan bagi halangan kepada Rasul tu dengan mengikut, dengan menggoda, dengan sebut waswah pada hak ikut Nabi tu sendiri. Bukan makna apabila Rasul tu ada begini maka syaitan pergi waswah pada Rasul, tak. Syaitan dia tak boleh masuk pada Rasul tu, tidak. Contohnya Allah Ta'ala keinginan Nabi nak sangat pak saudara dia masuk Islam tu lah, tapi syaitan menghantar seluruh bala tenteranya untuk menggoda pak saudara dia supaya tak masuk Islam. Segala keinginan para Nabi dihalang oleh syaitan dengan cara menggoda orang yang mad'u tu dia panggil, orang yang mendengar dakwah dia itu. Kita ni pendakwah disebut sebagai da'i, orang mendengar disebut sebagai mad'u. Orang yang mendengar dakwah tu syaitan ada. Di antara ucapan seorang pendakwah dengan orang yang mendengar dakwah tu ada syaitan di tengah, duk bisik tu dengan tujuan penyokong korang, jangan ada orang sokong, jangan ada orang sebut, jangan ada. Tu yang dia nak. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan. Apabila itu terjadi, tentulah para nabi putus semangat untuk berdakwah sebab duk main dengan syaitan. Akan tetapi Allah tidak membenarkan. Allah Ta'ala tak benarkan. Di mana Allah Ta'ala bangkitkan semangat para rasul dan nabi ini ketika mana dia lemah. Mana lemah, Allah Ta'ala bangkitkan semangat. Sebab tu Allah Ta'ala kata, agama ni walaupun cuba dihalang oleh orang-orang yang nak menghalang agama ni, Allah Ta'ala sebut wallahu mutimmu nuri, Allah yang jaga agama. Summa yuhkimullahu ayati, dan Allah Ta'ala menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Ta'ala menguatkan ayat-ayat satu lagi. Ayat ni adalah apabila Nabi berdakwah baca ayat Quran. Bila baca ayat Quran kepada manusia, maka syaitan pun bisikkan hati kepada hak yang dengar tadi, maka berlawanlah ayat Quran. Syaitan tak lagi dengan ayat Quran, dia kalah dengan ayat Quran, menang ayat Quran juga. Wallahu alimun hakim, dan Allah Ta'ala mengetahui lagi maha bijaksana. Kita berhenti situ insya-Allah. Ayat 53 ni kita sambung di masa yang akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi